Michael dan Jeff menyertai lawatan lapangan ke planetarium di bandaraya di mana mereka dibawa melawat angkasa lepas. Apabila ditunjukkan sistem suria, Jeff menyedari bahawa terdapat beberapa objek yang tidak dikenalinya. Selepas persembahan itu, Jeff berkata, "Michael, saya fikir hanya matahari dan bulan berada dalam sistem suria. Bagaimana pula dengan objek-objek lain yang kita lihat dalam persembahan itu?" Terdapat objek-objek lain di samping matahari, bulan dan planet-planet di dalam sistem suria. Objek-objek lain dalam sistem suria adalah meteoroid, asteroid dan komet, jawab Michael. Bagaimanakah objek-objek dalam sistem suria berbeza antara satu sama lain? Mari kita perhatikan ciri-ciri objek itu. Meteoroid adalah batu dan logam terapung yang bergerak di angkasa. Saiz berbeza-beza dari 10 mikrometer hingga 1 meter. Meteoroid terdiri daripada batu dan logam, besi dan nikel. Meteoroid terbentuk daripada serpihan asteroid dan komet. Meteoroid mempunyai suhu permukaan kira-kira 0 darjah Celsius di angkasa lepas. Meteoroid bergerak pada kelajuan yang berbeza-beza, di mana meteoroid terpantas bergerak pada kelajuan 42 km per saat. Asteroid adalah jasad angkasa yang terdiri daripada batu dan logam yang mengorbit matahari. Saiz asteroid berbeza-beza, dari 1 meter hingga 1000 kilometer. Ia terdiri daripada batu dan logam, besi dan nikel, dan suhu permukaannya adalah kira-kira negatif 73 darjah Celsius. Ia bergerak mengelilingi matahari pada kelajuan purata 25 km per saat. Jalur asteroid dibentuk di antara orbit Marikh dan Mushtari. Asteroid juga dipanggil planet kecil. Asteroid yang besar mempunyai diameter beberapa kilometer hingga 1000 kilometer. Contohnya ialah Ceres, Pallas, Vesta dan Juno. Komet adalah jasad kecil yang terdiri daripada ais, gas dan debu yang beku dan bergerak mengelilingi matahari dalam orbitnya sendiri. Ia terdiri daripada ekor dengan panjang yang boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer dan kepala yang boleh mencapai saiz sehingga 250,000 kilometer. Ia terdiri daripada gas dan air yang membeku menjadi ais, habuk dan zarah berbatu. Ia bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elipsnya sendiri pada kelajuan purata antara 10 km per saat dan 70 km per saat. Michael dan Jeff sedang menonton dokumentari mengenai dinosaur. Dalam filem, disebut bahawa salah satu kemungkinan penyebab kematian dinosaur adalah hentaman asteroid yang terhempas ke bumi. Jeff bertanya kepada Michael, bolehkah asteroid sampai ke bumi? Michael menjawab, ya Jeff, adakah awak masih ingat apa yang kita lihat di planetarium? Pergerakan asteroid, komet dan meteoroid boleh mempengaruhi bumi kita. Bagaimanakah asteroid, meteoroid dan komet bergerak dan mempengaruhi bumi? Kebanyakan asteroid terletak di lingkaran asteroid.
yang berada di antara orbit Marikh dan Mushtari. Asteroid bergerak pada kelajuan purata 25 km per saat. Beberapa asteroid seperti Aten, Amor dan Apollo terletak di luar lingkaran asteroid. Orbit asteroid-asteroid ini mempunyai kecenderungan untuk bersilang dengan orbit bumi dan ini boleh membawa kepada pelanggaran. Apabila asteroid besar berlanggar dengan bumi, maka bumi dan segala-gala di atasnya akan musnah. Meteoroid terapung di angkasa lepas dan mengorbit matahari. Apabila meteoroid memasuki atmosfera bumi, ia dipanggil meteor. Kita melihat meteor sebagai kelipan cahaya disebabkan oleh geseran antara gas-gas atmosfera dan meteor, menyebabkannya menjadi panas dan memancarkan tenaga. Apabila sebilangan meteor memasuki atmosfera bumi pada masa yang sama, hujan meteor terjadi. Meteor yang terlepas dari atmosfera akan jatuh ke permukaan bumi sebagai meteorit. Hentaman meteorit yang terhempas ke permukaan bumi mengakibatkan pembentukan kawah. Sebaliknya, komet terletak di jalur Kuiper dan awan Oort. Komet bergerak pada kelajuan antara 10 km per saat hingga 70 km per saat. Apabila komet mendekati matahari, ia akan menjadi panas dan gas dan debu terjejak di belakang komet. Jejak itu bersinar dan kelihatan seperti ekor yang panjang. Angin suria menyebabkan ekor komet diarahkan menjauhi matahari. Planet luar mengenakan tarikan graviti ke atas komet yang boleh menyebabkan komet terkeluar dari orbitnya. Komet yang terkeluar dari orbitnya mempunyai kecenderungan untuk berlangkar dengan bumi. Michael dan Jeff sedang menonton dokumentari mengenai dinosaur. Michael berkata, "Saya berasa simpati terhadap dinosaur. Kalaulah kita boleh menghalang asteroid daripada jatuh ke bumi," kata Jeff. "Bagaimanakah kita dapat melindungi bumi daripada hentaman asteroid seperti apa yang berlaku kira-kira 65 juta tahun yang lalu?" Kita mesti bersyukur kerana terdapat pelbagai agensi angkasa di seluruh dunia yang sedang melakukan sesuatu mengenainya, jawab Michael. "Nasib baik, jika tidak manusia akan mengalami nasib yang sama seperti dinosaur," kata Jeff. Asteroid adalah jasad angkasa yang terdiri daripada batu dan logam yang mengorbit matahari. Orbit beberapa asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid mungkin bersilang dengan orbit bumi yang boleh mengakibatkan pelanggaran. Pengesanan awal asteroid yang mengancam bumi memberikan kita lebih banyak pilihan untuk mengelakkan pelanggaran. Sebaik sahaja asteroid dikenal pasti, ia akan dipantau menggunakan teleskop berkuasa tinggi di angkasa lepas dan di bumi. Dengan cara ini, saintis boleh menjalankan rancangan untuk mengalihkan asteroid itu daripada laluan bumi. Kemudian, asteroid akan dicirikan mengikut saiz, bentuk, jisim, komposisi dan halaju supaya saintis boleh menentukan cara yang paling sesuai untuk mengelakkan pelanggaran antara asteroid dan bumi. Jika asteroid memberikan ancaman kepada bumi, ia akan dipesongkan atau dimusnahkan. Beberapa teknik yang digunakan dalam pemesongan asteroid termasuklah penggunaan traktor graviti, penghentam kinetik dan ablasi laser. Traktor graviti memesongkan asteroid daripada laluan bumi. Penghentam kinetik digunakan untuk melanggar asteroid bagi menjauhkannya daripada laluan orbit bumi. Ablasi laser melibatkan pengawapan batu
untuk melepaskan bahan-bahan bergas yang menyebabkan perubahan laluan asteroid.